Ada rajah di muka surat 27 daripada buku ni. Anak panah, kita nak gambarkan tentang tingkat iman yang tertinggi. Saya tunjuk pun kamera terbalik sebab kita apa ni, kita pakai kamera depan. Tapi tak apalah, kita nampak anak panah tu, anak panah ke atas dan ke bawah. Baik, anak panah ke atas ni menggambarkan sebagai iman yang tertinggi. Label iman yang tertinggi itu adalah kalimah la ilaha illallah, dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Baik, itu yang dijelaskan dalam hadis ni. Tentang iman yang tertinggi, kalimah la ilaha illallah, dan juga iman yang paling rendah, menyingkirkan gangguan di jalanan. Baik, kita nak faham sekarang ni, kenapa disebut tentang iman yang paling tinggi kalimah la ilaha illallah, kemudian iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalanan. Kenapa disebutkan macam tu? Baik, gambarannya di muka surat 28 ni ada satu jadual. Mungkin terbalik juga, tapi tak apalah, kita boleh at least nampak kotak-kotak tu lah. Baik, kita kata di sini, di sini yang paling atas ni kita kata iman. Baik, ni kotak ni iman tulisannya. Okey, boleh baca Baik, ini yang ada dalam buku ni. Baik, yang kita bincang sekarang ni. Ni yang ada dalam buku ni, rajah ni. Kita bagi, sebab rajah ni kalau tengok tulisannya terbalik. Okay, kita lukis mula supaya tulisannya boleh dibaca di kamera terbalik ni. Baik, yang ada dalam ni kita bincangkan. Baik, yang pertama, iman. Ni adalah iman. Iman ni dia ada usul dan dia ada furuk. Dia ada usul, dia ada yang kita katakan sebagai asas. Usul ni maknanya asas, furuk ni maknanya cabang. Baik, dia ada usul, dia ada furuk, dia ada asas dan dia ada cabang. Baik, bila dia ada asas dan dia ada cabang, baik, yang termasuk dalam asas, sebab tadi kita definisikan ada 3 kan, kita definisikan iman tu apa? Iman adalah berikrar dengan hati, iman adalah berikrar dengan lisan, i'tiqad dengan hati, dan juga amal dengan anggota. Itu 3 definisi iman. Baik, 3 ni kita nak letak kedudukan dekat mana? Baik, i'tiqad, kita i'tiqad dengan hati, kita ikrar dengan lisan, dan kita amal dengan anggota. Baik, 3 ni kita nak letak kat mana? Kita bahagikan sekarang ni. I'tiqad dengan hati dan juga ikrar dengan lisan ni kita letakkan pada usul. Dia adalah usul ataupun asas kepada keimanan. Manakala amal ni, amal dia adalah furuk ataupun cabang. Cabang daripada keimanan. Jadi dalam iman dia ada usul dan dia ada furuk. Ada asas dan ada cabang. Baik, bila ada asas dan ada cabang, yang menjadi asas kepada iman itu adalah i'tiqad dan juga ikrar. Itu menjadi asas. Tanpa kedua-dua ni tidak sah keimanan kita. Dan kemudian dia dikuatkan lagi dengan amal. Itu maksudnya. Baik, jadi sekarang ni kalimah la ilaha illallah dia duduk kat sini. Usul. La ilaha illallah tu apa dia? I'tiqad, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah. Dan kemudian itu juga adalah ikrar ataupun pengakuan kita kepada Allah SWT, di mana kita mengakui bahawa kita kita yakin dan beriman kepada Allah dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Baik, disebabkan kalimah la ilaha illallah duduk kat sini, maka dia duduk kat usul. Sebab itu dia duduk di cabang ataupun dia duduk di darjat keimanan yang paling tinggi sebab dia usul. Baik, adapun amal, menyingkirkan gangguan di jalanan, itu amal kan. Maknanya contoh menyingkirkan gangguan ni maksudnya contoh kita tengok sampah kan, sampah rata-rata kita kutip kan, kita buangkan. Baik, itu amal. Baik, amal ini dia duduk kat furuk, cabang. Maknanya amal perbuatan kita ni adalah cabang daripada keimanan. Bila dia adalah cabang daripada keimanan, maka dia duduk di kedudukan yang lebih bawah daripada yang usul tadi. Itu sebabnya kita katakan sebagai kalimah la ilaha illallah itu berada sebagai usul. Kalimah la ilaha illallah tu yang paling tinggi, dan juga kemudian cabangnya yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq, iaitu menyingkirkan gangguan di jalanan ataupun menyingkirkan kesusahan-kesusahan yang ada di jalanan. Contoh ada pokok tumbang, kita tepikan pokok tu, tu besar sikit lah kan? Atau yang paling simple, kita nampak kulit gula-gula bersepah-sepah, kita kutip masuk dalam tong sampah. Itu termasuk dalam cabang iman, tapi yang paling rendah sebab dia berkaitan dengan perbuatan. Baik, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 177 di muka surat 29 Allah sebutkan bahawa
bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, para nabi dan sedekah seseorang akan bertanya akan hartanya sedang dia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim, orang miskin, Ibnu Sabil, kepada orang yang meminta untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjakan seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar semasa kesempitan dalam masa kesakitan dan putus asa. Mereka itulah orang yang benar, beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang yang bertakwa. Baik, maksudnya ayat ni apa dia ni? Ayat ni menjelaskan tentang cabang-cabang kebaikan, kebajikan. Kan? Kebajikan dalam ayat ni maksudnya kebaikan lah. Kan? Amal soleh. Jadi ayat ni menjelaskan tentang cabang. Selain daripada yang kita sebutkan tadi, bahawa kebaikan itu bukan sekadar beriman kepada Allah. Kebaikan itu bukan sekadar solat, bukan sekadar baca Quran, tapi kebaikan juga adalah termasuk disebut kat dalam ni, kita beriman dengan kesemua rukun iman. Termasuk juga kita bersedekah, kita menolong orang, kan? Kita memerdekakan hamba, kan? Termasuk juga kita menunaikan janji kita. Itu termasuk juga kebaikan. Dan juga bersabar, kan? Dalam keadaan kita kesempitan, dalam keadaan kita putus asa, dalam keadaan kita sakit, kita sabar. Macam dalam keadaan sekarang, kita sabar, kan? Kalau yang mungkin ditakdirkan Allah positif, kan? Positif COVID-19, dia bersabar dengan penyakit dia. Sabar dengan kaedah apa? Sabar bukan maknanya duduk diam. Sabar bukan maknanya duduk diam. Tapi sabar adalah berikhtiar. Kita berikhtiar. Jadi maknanya sabar adalah menahan perasaan daripada sesuatu, menahan perasaan daripada rasa putus asa, menahan hati kita daripada rasa menderita, kesempitan. Tapi dalam masa yang sama, anggota kita terus melaksanakan ibadah, anggota kita terus berikhtiar dan juga terus berusaha untuk melepaskan kesakitan, dan itulah yang dikatakan sebagai ibadah. Ini termasuk sebagai kebaikan dan kebajikan. Baik, jadi inilah yang dikatakan sebagai golongan yang bertakwa, ketika mana kita boleh menjaga diri kita, kita boleh mengamalkan segala perbuatan-perbuatan yang baik. Baik, Al-Qadhi Iyad menyatakan bahawa perkataan bid'un, ni kita bahaskan hadisnya, ada perkataan bid'un dalam hadis ni tadi. Apa dia perkataan dia? Al-imanu bid'un wa sab'un, kan? Iman itu bercabang-cabang gitu, kan? 60 atau 70 cabang. Tapi perkataan bid'un dalam ni merujuk kepada bilangan antara 3 hingga 10. Ini kata Al-Qadhi Iyad. Maknanya bila kata bid'un wa sab'un, maknanya 3 hingga 10 kali dengan 70. Kan? Beratus-ratus kali ganda lagi lah. Baik, ada juga yang mengatakan bahawa dia merujuk kepada bilangan antara 3 hingga 9 atau 2 hingga 10. Jadi bid'un ni boleh jadi tadi 1, 3 hingga 10. Yang keduanya boleh jadi 3 hingga 9 atau boleh jadi 2 hingga 10. Tak ada salah satu pun yang betul. Kita kata tak ada yang salah, tak ada yang betul, sebab semuanya ijtihad, pandangan ulama'. Bila pandangan ulama' sama level, sama-sama pandangan, maka kita boleh ambil antara ketiga-tiga ini. Jadi dengan itu, kesemua bilangan ini menunjukkan bahawa iman mempunyai cabang yang banyak, mencapai bilangan lebih daripada 60 atau 55, 66, 67, 68, 69, 70. Boleh jadi 70 dan boleh jadi lebih daripada 70 cabang. Cabang-cabang ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Dalam persoalan amal, maka